Wakil Selangor 09 Muhammad Syafiq bin Abdullah minta kita tepati waktu yang ditentukan. Sila. Terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu belia. Sahabat perwakilan belia sekalian, apabila kita bercakap mengenai jurang pendapatan, ini bukanlah satu perkara yang baru. Perkara dan masalah ini telah dibincangkan sejak berkurun lamanya. Malah perkara ini telah dibincangkan sejak dari zaman sebelum kemerdekaan. Dan perkara ini telah hangat diperkatakan sejak dari zaman era pemerintahan Greek, iaitu 2000 tahun yang lalu. Dan ini bukan suatu perkara yang baru. Maknanya perkara ini bukan satu perkara yang mudah untuk kita selesaikan secara total. Saya juga suka memetik di dalam buku Plato Republic yang juga membangkitkan isu ketidakadilan pengagihan kekayaan sesebuah negara dan kesan negatifnya terhadap masyarakat sejagat. Jadi pelbagai kajian, pelbagai buku, pelbagai perbincangan telah dilakukan bagi membincangkan perkara ini. Nak bagi laluan? Ada yang bangun. Sabar, saya sikit lagi, saya teruskan. Tuan Yang Dipertua, dari pengamatan dan perkiraan saya, sejak semalam hingga hari ini di dalam Dewan Yang Mulia ini, frasa wawasan 2020 telah disebut sebanyak 13 kali. Ini bermakna kita di golongan belia sangat-sangat berharap agar impian wawasan 2020 ini dapat dicapai. Kita mengharapkan impian ini dapat direalisasikan. Namun, Tuan Yang Dipertua, impian ini akan menjadi angan-angan kosong jika perkara ini tidak diangkat sebagai perkara asas, perkara pokok di dalam Dewan Yang Mulia ini. Kerana di dalam kerangka wawasan 2020, sebanyak 9 matlamat yang telah dirangkakan oleh Yang Amat Berhormat mantan Presiden kita, mantan Perdana Menteri kita, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan salah satunya yang nombor 8, ia menyebut mengenai pengagihan kekayaan secara adil dan saksama tanpa mengikut kaum, tanpa mengikut bangsa dan tanpa mengikut gender sekalipun. Jadi ini adalah soal pokoknya. Ada 2 yang bangun, 3. Nak boleh 4 belakang. 4. Tak apalah, saya rasa saya bagi sahabat saya Selangor. Okay. Sebab dia lebih dekat kepada isu ni lah. Jangan panjang sangat ya. Terima kasih Selangor 09. Yang menjadi permasalahan pada hari ini ialah jurang pendapatan dan juga pengagihan kekayaan. Tuan Yang Dipertua, ingin saya petik daripada blog mantan Perdana Menteri Chedet.cc yang mengatakan bantuan rakyat satu Malaysia ataupun BRIM ada banyak implikasi negatif. Salah satunya mengatakan mengurangkan kompetitif dalam pasaran ataupun marketplace dengan izin dan juga mengurangkan produktiviti. Jadi Tuan Yang Dipertua, ingin saya tanya kepada Selangor 09, adakah BRIM ini satu perkara yang relevan dan perlu kerana memandangkan kadar hutang negara yang begitu tinggi, ditambah pula dengan pengagihan kekayaan yang saya rasa tidak adil dan juga terdapatnya jurang pendapatan yang semakin menebal. Mohon penjelasan. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada sahabat saya Selangor 24 atas soalan BRIM itu tadi. Okay, seperti yang dikatakan, saya sebenarnya pada dasarnya bersetuju mengenai pengagihan kekayaan BRIM ini. Kerana kita memberi subsidi ataupun membantu kepada golongan sasaran secara terus. Cuma kita yakin dan percaya
setiap perkara yang baik boleh diperbaiki lagi. Dan banyak lagi inisiatif-inisiatif yang boleh dilakukan oleh kerajaan bagi menangani pengagihan kekayaan negara ini. Lagi. Okay, Tuan Yang di-Pertua. Okay, saya teruskan ya. Sahabat, saya teruskan. Okay, minta maaf ya, sahabat. Tuan Yang di-Pertua, jurang pendapatan ini juga dapat memberi kesan negatif terhadap keharmonian masyarakat sejagat. Seperti yang dapat kita lihat, jenayah meningkat secara mendadak bagi kes-kes seperti ragut, pecah rumah, rompakan dan lain-lain. Ini semua adalah kerana survival kehidupan yang kian menghimpit. Tuan Yang di-Pertua. Minta gulung. Okey, sikit lagi Tuan. Dan jika permasalahan jurang ini juga tidak dapat ditangani dengan baik, dikhawatiri akan mengulangi isu masalah keharmonian kaum di negara kita. Dengan izin yang terjadi pada tahun 1969, kita khawatir perkara-perkara begini akan berulang. Justru itu, Tuan Yang di-Pertua dan sidang Dewan Yang Mulia sekalian, saya pada dasarnya menyokong usul yang dibawakan oleh sahabat saya Selangor 01, Saudara Izam Hashim, dan Jawatan Kuasa Sosioekonomi ini dengan memerlukan sedikit pencerahan dan cadangan. Yang pertama, apakah kerangka utama yang dicadangkan oleh Jawatan Kuasa Sosioekonomi yang dirasakan akan memberi impak lebih positif kepada masalah ini, sedangkan kita semua sedar mengenai usaha-usaha sedia ada yang dijalankan oleh kerajaan seperti yang sahabat katakan tadi, unit perancangan ekonomi. Yang kedua, saya juga bersetuju satu keperluan bagi mewujudkan jawatan kuasa khas peringkat Parlimen Belia Malaysia yang menghimpunkan perwakilan Parlimen Belia yang berkelayakan untuk bekerjasama dengan agensi yang berkaitan. Juga mencadangkan agar jawatan kuasa khas ini mengeluarkan satu usul yang mengandungi cadangan bagi mengurangkan permasalahan jurang pendapatan pada persidangan yang akan datang. Selangor 09 minta gulung. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Tuan Yang di-Pertua dan sidang perwakilan belia yang dihormati sekalian. Jadi saya Muhammad Syafiq bin Abdullah mohon menyokong usul ini. Dari sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wakil Selangor 09. Sebelum saya jemput wakil seterusnya, saya nak mengalu-alukan kehadiran Datuk Bo Mokhtaradin, Timbalan Pengurusi Backbencher dan juga Ahli Parlimen Pendapatan. Baik, saya jemput Wakil Terengganu 03.